warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Asriah binti Muhammad Karu Hisham di 2020-2097305. Okey, baik. Hari ini saya akan membincangkan mengenai konsep, teori dan teknik penyelewengan sosial dan delinkuensi remaja dalam corak dan trend jenayah juvana dan keadilan juvana. Pengenalan kadar jenayah semakin meningkat dalam kalangan remaja dari segi jenayah jalanan, kekerasan atau jenayah penyalahgunaan dada, salah laku seksual, rasuah, samun, pecah rumah serta mencuri menurut Ramli Din 2016. Dan statistik jenayah melibatkan pesalah juvenil termasuk yang masih bersekolah telah meningkat sebanyak 24.4% dari Januari hingga Oktober pada tahun 2014. Dan Utusan Malaysia 2016 melaporkan faktor berlakunya jenayah di Malaysia adalah seperti kemiskinan, kemerosotan ekonomi, masalah pengangguran, masalah penyalahgunaan dada serta institusi kekeluargaan yang semakin berpecah. Okey, untuk konsep Aris Data, menurut Aris Data, konsep corak dan trend dalam jenayah juvana dan keadilan juvana ialah data tangkapan. Dan data telah dikumpulkan oleh FBI sejak 1930 dan membenarkan kajian jenayah dan trend penangkapan dari semasa ke semasa. Dan ketetapan dan kesempurnaan data dipengaruhi oleh sifat sukarela UCR iaitu pelaporan menurut Mas 1999. Dan terdapat juga kelemahan sebenarnya untuk menggunakan data tangkapan sebagai ukuran jenayah. Penangkapan juga bergantung kepada beberapa bilangan faktor selain pada jenayah keseluruhan, kemahiran pelaku, umur, jantina, bangsa menurut Cook 1998. Dan seterusnya ialah laporan mangsa jenayah menurut Victim Report iaitu maklumat mengenai jenayah dilakukan juga boleh didapati daripada tinjauan mangsa jenayah. Maklumat terperinci dikumpul mengenai kekerapan dan sifat daripada jenayah rogol, serangan seksual, pecah rumah, kecurian menurut Biro Statistik 2000. Dan kaedah temu bual menyebabkan sedikit penganiayaannya dilaporkan daripada temu bual responden bersemuka dengan mangsa menurut Harris 1999. Dan konsep yang terakhir ialah data laporan diri iaitu self-report data. Data mengenai pelakuan perbuatan delinkuensi dan jenayah boleh didapati daripada tinjauan terhadap golongan muda dan beberapa tinjauan lapor diri yang kerap digunakan untuk memeriksa jenayah juvana. Dan di samping itu, tingkah laku yang diliputi dalam tinjauan besar kebiasaannya tidak dapat dibandingkan secara langsung dan jenayah iaitu tingkah laku yang akan mengakibatkan jenayah. Okey, untuk teori rational choice, terdapat teori yang dinamakan sebagai trait theory yang dikemukakan oleh Lombroso yang melihat ciri-ciri fizikal penjenayah sebagai salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah teori. Dan dalam teori ini, Lombroso percaya bahawa pengecaman dan ciri-ciri fizikal terdapat pada bantuan itu membuktikan bahawa wujudnya individu yang dilahirkan sebagai penjenayah atau born criminal. Bagi Lombroso juga, penjenayah semula jadi ialah atavism iaitu kebarangkalian mewarisi sesuatu dari melalui keturunan. Dan oleh sebab itu pada awal perkembangan manusia, individu yang digelar sebagai born criminal ini mempunyai ciri-ciri fizikal, kebolehan mental dan naluri yang agak primitif. Dan berdasarkan pandangan itu juga, Lombroso menegaskan bahawa individu yang dikenal pasti sebagai born criminal ini tidak sesuai tinggal dalam masyarakat yang bertamadun, melainkan jika mereka diletakkan dalam kawalan-kawalan tertentu. Okey, itu menurut Lombroso. Dan selain itu juga, beberapa pengkaji yang mempunyai pandangan yang sama seperti Lombroso sebenarnya berkenaan dengan ciri-ciri fizikal penjenayah. Antaranya ialah William Sheldon yang membahagikan ciri-ciri penjenayah kepada beberapa bahagian dan merupakan ciri fizikal yang tegap dan berotot seperti seorang atlet. Individu ini dikaitkan dengan ciri-ciri agresif, pelaku ganas dan berkecenderungan untuk melakukan jenayah. Seterusnya, ciri badan andromots pula merupakan tubuh badan yang gempal dan berisi. Kebiasaannya, penjenayah mempunyai tubuh badan seperti ini tidak melakukan jenayah yang berbentuk ganas ataupun jenayah yang memerlukan pergerakan yang pantas.
Dengan keadaan yang berisi, penjenayah seperti ini lebih gemar seperti menyelut saku dan mencuri barangan secara sembunyi. Itu beginilah. Dan walau bagaimanapun, kesemua ciri yang diterangkan oleh kedua tokoh ini merupakan pemerhati secara fizikal sahaja tanpa adanya penggunaan kaedah saintifik dan pemerhati yang dijalankan oleh mereka. Hanya merangkumi banduan yang berada di dalam penjara sahaja. Oleh yang demikian, ia tidak boleh digeneralisasikan secara umum tanpa adanya kajian yang mendalam. Itu menurut Siegel 2006 lah, yang menyatakan bahawa ciri tersebut perlulah diteliti dan dipadankan dengan beberapa faktor sampingan yang lain agar klasifikasi penjenayah itu lebih kukuh. Okey, untuk yang terakhir iaitu teknik penyelewengan sosial dan delinkuensi remaja. Okey, oleh dengan itu, antara konsep pertama ialah jenayah kejam. Dan jenayah kejam termasuk di dalam kategori jenayah kekerasan di mana mangsa dicederakan atau diancam dengan keganasan. Dan jenayah kekerasan termasuk rogol dan serangan seksual, rompakan, serangan dan pembunuhan. Sebagai contoh, di Malaysia, sebanyak 395 kes jenayah kekerasan telah dilaporkan dalam tempoh 12 tahun ya. Seterusnya, konsep kedua ialah melakukan serangan teruk. Okey, serangan teruk merupakan suatu jenayah apabila seseorang individu menyerang individu yang lain dengan menggunakan keganasan secara fizikal. Dan serangan teruk melibat tindakan yang lebih serius seperti serangan yang dilakukan dengan niat untuk menyebabkan kecederaan badan serius atau serangan yang dilakukan dengan senjata. Dan serangan teruk biasanya diklasifikasikan sebagai kesalahan jenayah. Di samping itu, trend jenayah harta benda ialah kategori jenayah seperti merompak, vandalisme, pembakaran dan mencerobot. Dan jenayah harta benda hanya melibatkan pengambilan wang atau harta benda dan tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap mangsa. Pada masa itu juga, konsep jenayah yang terakhir ialah melakukan kesalahan status, iaitu kesalahan status merupakan tingkah laku seperti pontis sekolah, mengambil minuman keras, melarikan diri dan pelanggaran perintah berkurung. Kesalahan status bukanlah jenayah tetapi dilarang di dalam undang-undang kerana status remaja sebagai bawah umur. Dan seterusnya, dari segi teknik penyelewengan sosial dan delinkuensi remaja ialah remaja masa kini lebih terdedah untuk melakukan teknik penyelewengan sosial dan delinkuensi dari segi pengambilan barang terlarang, iaitu dadah. Dadah merupakan antara aspek utama peningkatan kes jenayah yang berlaku kerana remaja masa kini kurang pengawasan daripada ibu bapa atau orang terdekat untuk membendung masalah sosial dan ketagihan yang berlaku. Sekian daripada saya. Terima kasih.